Kita je selalu buat baik, kita tolak ansur, tapi dia orang tak pandang pun. Bila saya tanya member-member pun, memang dia kata pun, dia orang tak pandang pun engkau sebenarnya. Engkau je lebih-lebih rasa kesian kat dia, rasa tolak ansur, tapi dia orang tu pandang engkau tu macam sampah. Program Manhaj Mutawif Pencarian Mutawif Terunggul musim pertama menobatkan Encik Ahmad Syafiq bin Samad ataupun dikenali sebagai Mutawif Ahmad yang menerima hadiah wang tunai RM100,000 dikatakan masih gagal menerima wang kemenangan daripada penganjur iaitu Manhaj Brothers Sdn Bhd yang dijanjikan sepatutnya dilunaskan pada 16 Mac 2019. Bersama saya pada hari ini, Encik Ahmad Syafiq ataupun yang turut dikenali sebagai Mutawif Ahmad bersama dengan programnya hadir untuk menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini yang sudah hampir berlarutan setahun. Bersama saya, Sudir Muhammad Tahir untuk segmen Sudir Tanya. Okey, bersama saya sekarang Mutawif Ahmad ataupun nama sebenarnya Ahmad Syafiq bin Samad gah dengan kemenangan 100,000 tapi dikatakan masih belum menerima 100,000 tu. Dah berlarutan hampir setahun yang mana saya difahamkan beliau dijanjikan untuk menerima wang 100,000 ini pada 16 Mac 2019. Tetapi yang ni dah nak habis hujung tahun kan, tapi masih belum menerima bayaran yang dijanjikan oleh syarikat yang selaku penganjur iaitu Manhaj Brothers Sdn Bhd. Okey. Mutawif Ahmad, saya panggil Mutawif Ahmad Okey. So bila menang, terfikir tak 100,000 tu nak buat apa sebenarnya? Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Jika yang tengok Astro Oasis pada yang last, saya dah janjikan hadiah yang 100,000 tu adalah untuk ibu saya. Memang saya umum. Semua tahu, semua murabi pada musim tu semua tahu dan penonton pun tahu 100,000 tu untuk ibu saya. Itu janji saya untuk ibu saya. Jadi sampai hari ini mungkin dengan pahala usaha untuk ibu saya, sampai hari ini pun saya masih lagi tak dapat apa yang dijanjikan 16 Mac. Sedangkan 16 Mac, sebelum 16 Mac tu, 2 bulan sebelum tu, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, 2 bulan sebelum tu dah dapat dah. Jadi bila saya minta, saya pergi pagi lagi di pejabat, pergi pagi sampai malam tak ada, tak dapat bagi. Jadi dia bagi surat ni, surat yang kita dapat ni, surat ni. Pada 16 Januari tu, saya pergi, ni yang saya dapat, bukan duit dapat. Tapi sampai hari ni, surat ni diserahkan oleh? Surat ni diserahkan pada masa tu CEO dia, Ustaz Abdul Halim Ihsan. Jadi dia janji dia akan bayar kat saya pada 16 Mac. Namun lepas tunggu 16 Mac, saya balik umrah. 16 Mac, masih tak dapat. Saya pergi turun di Johor. Saya turun ke Johor, jumpa dengan founder, panggil balik CEO dengan COO Manhaj Brother ni, jumpa di Johor. Bila jumpa di sana pun sama juga Ustaz Halim bin Ihsan ni, dia janjikan nak buat loan bank. Saya pun sebelum ni saya dah berhenti kerja, saya kerja Risda sebelum ni. Memang saya dah berhenti kerja. Saya tahu proses buat loan ni paling lama pun kalau kita layak, betul-betul layak, paling lama pun seminggu dah dulu. Tapi selepas minggu, bila saya telefon tak jawab, saya mesej tak jawab Halim tadi. Kejap, untuk urusan pinjaman loan ni untuk menggantikan 100,000 tu? Pinjaman loan katanya nak bayar kat saya. Lepas saya tunggu memang tak ada lah. Tapi loan tu dibuat ke tak? Wallahualam. Seterusnya bila saya minta kali kedua saya nak viral dalam FB, live FB, ada dapat mesej lebih kurang psycho lah, memohon supaya jangan viral. Saya tag Melody, TV3, PPIM, PDRM. Tapi psycho mesej saya, tolong jangan viral aib orang. Nanti bila kita buka aib orang, Allah Ta'ala buka aib kita, betul lah. Kita dari segi Islamik betul. Tapi saya dah
rasa bosan menyampah. Kita je selalu buat baik, kita tolak ansur, tapi dia orang tak pandang pun. Bila saya tanya member-member pun, memang dia kata pun, dia orang tak pandang pun engkau sebenarnya. Engkau je lebih-lebih rasa kesian kat dia, rasa tolak ansur, tapi dia orang tu pandang engkau tu macam sampah. Saya boleh kata macam tu. Sebab banyak, saya pun sendiri rasa, yang Manhaj Brothers ni, dia janjikan yang ni nak bagi umrah bulan 12 untuk bawa jemaah dia 300 orang jemaah. Memang ada jemaah. Tapi bila sampai waktu tak dipanggil pun saya. Sedangkan saya kontrak dengan dia setahun. Bila saya nak bekerja nak pergi dengan travel lain untuk umrah, mutawif, dia halang. Tak boleh. Setahun kau tak boleh pergi dengan travel lain. Sedangkan travel lain minta saya. Dia sebenarnya program ni dia delay. Delay 3 bulan. Saya minta saya kerja, sebelum ni saya kerja, saya minta cuti tanpa gaji. Cuti tanpa gaji 2 bulan lepas. Lepas 2 bulan program delay. Lepas delay sebulan saya minta lagi. Saya minta lagi untuk 1 bulan. Tapi dah PSM pun kata tak yalah, ramai lagi orang nak kerja. Okey. Lepas tu saya pun buat pilihan sebab bila dengar apa yang dicakap oleh Halim bin Ihsan ni, kita pun rasa betul lah. Lagipun dia ni orang dipercayai. Jadi bila saya dengar apa yang dijanjikan apa semua, insya-Allah istiqamah, buat keputusan resign untuk kerja, masuk. Tapi rezeki saya di sini hanya sekadar juara. Duit pun belum lagi tak dapat. Jadi bila terus dengan program tu, sebulan 2 bulan di Putrajaya, lepas tu pindah tempat di Rawang. Nampak juara, tapi apa yang dijanjikan sebelum saya buat keputusan berhenti, apa yang dijanjikan tu tak ada. Cuma sign kontrak lepas program, sign kontrak selama setahun. Sebagai mutawif. Sebagai mutawif Manhaj. Itu je lah. Okey, sehingga daripada kemenangan diumumkan dalam program itu dan dijanjikan pada 16 Mac, dan sehingga ke hari ini ada tidak berhubung dengan CEO ini sendiri ataupun mana-mana pihak daripada Manhaj untuk bertanyakan wang kemenangan ini? Okey, selepas 16 Mac memang saya masih lagi tanya khabar. Jawapan Yusuf, COO, jawapan dia kata tunggulah, kami tengah kumpul duit apa semua. PSM dia pun kata kami tengah kumpul duit. Saya buat keputusan, senang, jumpa lawyer lah. Senang, kalau tak susah. Saya masih lagi tertanya-tanya. Jadi last kali saya ambil keputusan biar lawyer peguam uruskan. Itu. Bila yang Mutawif Ahmad melantik peguam untuk membantu untuk menyelesaikan perkara ini? Saya ingat dalam bulan Julai. Selepas Mac, April, Mei, Jun, Julai. Bulan 7, Jun, bulan 6. Last kali saya ambil keputusan, ramai penasihat saya sebelum ni pun dia kata bagi lawyer je tu. Tapi kita masih lagi beranggapan ni program Islamik. Lepas tu sekarang ni pun masih lagi Manhaj Brother pun buat pameran aktifat Rasulullah, jaga barang Rasulullah, program Islamik. Yang buat macam ni pun mengaku dia Ustaz Abdul Halim, CEO Manhaj. Jadi kita ni nak jadi serba salah, semua Islam. Saya sendiri pun orang Islam dengan mutawif, selalu pergi Mekah, Madinah. Kita nak nanya kat orang, aib orang ni serba salah. Tapi saya dah buat keputusan, solat hajat apa semua, ini saya janji dengan mak saya. Dengan ibu saya janji tak lepas. Jadi lebih umur meningkat dah, ibu pun umur meningkat. Lebih baik buat je. Last kali jumpa lawyer lah. Ada tidak berhubung ataupun cuba untuk call, cuba untuk message dan apa-apa cara sekalipun untuk berhubung bagi mendapatkan duit ini? Cara, bagi saya cara 3 kali saya pergi Johor. Okey, daripada rumah saya pergi ke Johor. Johor baru jumpa dengan Datuk Anwar. Jumpa, bukan mesej satu. Mesej, telefon, Datuk Anwar tak lepas. Alim pula saya mesej, saya call tak balas terus. Dengan Yusuf pun CEO. Sebelum tu saya minta tak ada
maklum, bila dah lawyer hantar surat, itulah baru dapat surat satu lagi. Itu pun melalui WhatsApp. Jadi saya minta pandangan daripada lawyer saya, itu tak profesional. Tidak biasa style kapung. Style kapung atau melalui WhatsApp. Kalau dia buat dia panggil profesional, hantar surat tu betul melalui lawyer saya. Tak perlulah melalui saya. Itu je lah. Okey, so itu penjelasan daripada Mutawif Ahmad berkenaan dengan kronologi wang kemenangan yang belum diterima sehingga kini. Dan sekarang saya nak bersama pula dengan peguam yang mewakili Mutawif Ahmad yang akan pula bercerita lebih lanjut isu yang telah difailkan ini di mahkamah. Okey, Encik Ashraf yang mewakili Mutawif Ahmad. So, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton kita sekarang bagaimana proses ini telah berjalan. Okey, jadi pihak kami telah pun menghantar satu notis tuntutan kepada syarikat Manhaj Brothers Sdn Bhd pada bulan Jun 2019, di mana pihak kami telah menuntut pihak syarikat tersebut untuk membayar wang kemenangan RM100,000 tersebut. Walau bagaimanapun, tak ada sebarang respon daripada syarikat tersebut. Oleh yang demikian, kami teruskan dengan pemfailan writ saman juga penyertaan tuntutan yang mana semuanya telah pun diserahkan kepada pihak syarikat tersebut Di alamat di alamat berdaftar yang telah pun kami peroleh daripada carian Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay. So maksudnya syarikat ini menerima surat tuntutan ni ya? Menerima. Kita ada bukti penerimaan yang telah ditandatangani oleh mungkin kaki tangan syarikat tersebut. Jadi selepas difailkan saman juga tiada sebarang tindakan maupun respon daripada pihak syarikat. Dengan demikian pada 24 September 2019 kita telah berjaya merekodkan satu penghakiman ingkar kehadiran terhadap syarikat Manhaj Brothers untuk membayar wang sebanyak RM100,000 kepada anak guam saya. Walau bagaimanapun sehingga ke hari ini still nothing. Masih tak ada apa-apa respon ataupun inisiatif daripada pihak mereka untuk menghubungi sama ada pihak peguam ataupun anak guam saya sendiri. So dalam penghakiman ni memang jelas ditulis pihak Manhaj perlu membayar wang sebanyak RM100,000 kepada saudara Ahmad Syafiq daripada tarikh penghakiman ini diperoleh. Okey, sekiranya pihak syarikat masih tidak membayar wang kemenangan ini seperti yang telah difailkan dan telah yang telah diarahkan oleh mahkamah kepada Mutawif Ahmad kita, tindakan selanjutnya daripada Encik Ashraf. Okey, sebenarnya kami boleh teruskan next proceeding untuk enforce this judgment. Tapi kita cuba cara lain lalu. Sebab tu kita cuba reach to the media. Mungkin bila kita sampaikan melalui platform ni, dia orang akan respon kepada tuntutan anak guam saya. Sekiranya selepas ini juga tidak ada respon, saya akan minta arahan lanjut daripada anak guam saya sama ada ingin teruskan prosedur yang seterusnya, yang mana kita boleh filekan maybe another saman untuk mengheret pihak ni ke mahkamah. Okey, difahamkan pihak syarikat juga ada menghantar satu SMS ataupun WhatsApp iaitu pembayaran yang ditangguhkan sehingga mana tadi surat tu? Ke bulan Disember. So mungkin Encik Ashraf ada komen berkenaan dengan pemakluman pembayaran kali kedua ni? Jadi saya dimaklumkan oleh anak guam saya bahawa surat ini hanya diterima oleh beliau melalui aplikasi WhatsApp. Jadi bagi saya it's not professional sebab anak guam saya dah lantik peguam, sepatutnya semua perkara mereka patut tulis kepada kita lah. Jadi kita consider benda ni is nothing. Bukan satu janji yang ingin ditepati oleh pihak Manhaj, cuma satu lagi alasan untuk melengahkan ataupun menangguhkan pembayaran yang sepatutnya dibuat. Okey.
Memandangkan Mutawif Ahmad dan juga peguamnya Cik Ashraf bersama dengan saya pada hari ini, dan kita nak cuba untuk menghubungi wakil daripada syarikat Manhaj Brothers ini, iaitu Ustaz Abdul Halim, ataupun mungkin COO-nya iaitu Muhammad Yusof, untuk memberi penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan tuntutan yang dibuat oleh juara untuk musim pertama Mutawif, pencarian Mutawif terunggul ini. Assalamualaikum Cik Yusof. Salam tu bang. Macam Cik Sudirman tadi Saya Sudirman dari Harian Metro. Okey. Macam Apa ni, boleh saya bantu Cik? macam ni Cik Yusof. Bersama-sama saya sekarang adalah Mutawif Ahmad, Okey. juara untuk musim pertama Mutawif ni kan. Okey, berdasarkan aduan daripada beliau, duit kemenangan 100,000 masih belum dilunaskan sehingga tarikh yang dijanjikan iaitu pada 16 Mac 2019. So mungkin pihak Manhaj The Brothers ada penjelasan tak berkenaan dengan perkara ni? Okey, last kita update kepada I punya surat yang mana kita akan insya-Allah kita akan berikan hadiah yang kita patut beri tu sebelum 31 bulan 12 lah. Okay. Dan saya pun rasa dia dah receive surat tu. Okey. Cuma saya nak tanya, Encik, pihak Manhaj maklum tidak berkenaan dengan perintah mahkamah yang pihak Manhaj perlu menjelaskan wang kemenangan ini? Nah, kita baru maklum sebab I banyak keluar sebab I tak banyak ke office. Jadi surat-surat ke office. Okey Cik Yusof, macam mana? Dengar tak? Okey, dengar. Dengar. Okey, bagus. Itu alhamdulillah. Sebab itulah based on kita punya last surat yang kita akan buat pembayaran tu insya-Allah sebelum 31 bulan 12 lah. So kita minta jasa baik lah untuk jasa baik penerima tu untuk tunggu sampai 31 bulan 12. Memang lama dah dia tunggu. Saya pun tahu sebab saya bersama dia daripada awal lagi. Cuma itulah terlalu banyak masalah yang saya rasa saya tak perlu cerita kot, masalah daripada internal company tu. Cuma itulah yang saya tulis surat tu insya-Allah kita akan buat sebelum 31 bulan 12 kita akan lunaskan dia punya hak lah. Ada tidak rundingan untuk antara daripada pihak syarikat dengan pihak penerima mungkin untuk menjelaskan 50% dahulu ataupun macam mana? Ada berlaku sebelum ni dekat office juga waktu tu sebelum ada masalah tapi Mutawif Ahmad masa tu dia tak nak 50%, dia nak sekaligus lah. Dia nak sekaligus. Jelas rundingan yang terakhir berlaku dekat Johor, kalau tak silap saya kat Johor dia pun ada masa tu di antara lembaga-lembaga syarikat lah, lembaga pengarah syarikat, dan ada situ ada perjanjian verbal yang dibuat antara dia dengan salah seorang director yang sebelum ni. Okay, jadi ada masalah pula dengan verbal punya agreement tu. Jadi itu yang saya rasa dia ambil tindakan untuk buat kes ni ke mahkamah lah, saya faham. Jadi sekarang ni saya cuba take over. Sekarang ni bukan saya cuba lah, saya tengah take over company untuk menguruskan segala semua tanggungjawab ataupun beban-beban hutang-hutang yang company sebelum ni adalah. That's why bila saya dah acting sebagai penerima tanggungjawab tu, terus saya keluarkan satu surat kepada dia untuk tempoh bayaran sehingga 31 bulan 12 lah, paling lewat. Okey Cik Yusof, kalau tidak keberatan, bersama-sama saya sekarang adalah wakil peguam daripada Mutawif Ahmad ini, iaitu Encik Ashraf, yang juga ingin bertanya sendiri kepada Encik Yusof berkenaan dengan isu ini ya. Boleh. Okey Cik Ashraf, mungkin Cik Ashraf sendiri dah mendengar jawapan daripada wakil Manhaj. So mungkin apa yang Cik Ashraf boleh katakan? Saya dimaklumkan surat tersebut hanya dihantar melalui aplikasi WhatsApp. Ya betul, aplikasi WhatsApp. Sebab terus terang minta maaf cakap ada berlaku banyak masalah dengan company dan surat tu pun saya buat sebabkan saya dah kena agalas tanggungjawab tu untuk pastikan dia berada dalam posisi kita masih lagi berurusan tu, sebab saya keluarkan surat tu. Maknanya nak pastikan bahawa saya akan bayar dia punya hak tu sebelum 31 bulan 12 lah. Tak nak buat nampak macam tergantung
menyinggung ataupun nampak macam saya manhaj tak ambil peduli kisah tu. Saya memang ambil peduli kisah tu, dan sekarang ni tu yang saya keluarkan surat tu di atas sains saya sendiri. Saya keluarkan surat tu untuk memastikan bahawa ada juga saya bagi perhatian, maknanya sebelum 31 bulan 12 kita akan selesaikan, insyaAllah. Jadi bagi saya surat melalui WhatsApp ni, saya rasa pihak Puan Kos Sedar adalah satu perkara yang tak berapa profesional untuk dilakukan. Sepatutnya Okey. boleh tulis terus kepada Mutawif Ahmad ataupun kepada pihak peguam yang beliau telah lantik. Jadi bagi saya, Tapi nanti saya cek dulu sebelum surat tu dikeluarkan, sebelum dia ambil tindakan peguam ataupun tidak. Saya akan pastikan, tengok dulu. surat ni dikeluarkan selepas tindakan guaman dimulakan. Selepas. Ya, Tuan. Cuma saya maklum lambat sebab surat tu sampai kat company maklum lambat. Okey, Cik Yusof, saya nak tahu, so bagaimana kedudukan dengan Ustaz Abdul Halim? Adakah masih bersama dengan pihak manhaj? Buat masa sekarang secara rasmi nama dia masih ada lagi dalam syarikat. Sebab kita dalam travel umrah ni dia ada masa dalam tempoh 2 tahun. Jadi kita tak boleh buat perubahan nama syarikat, nama pengarah dalam apa term dia lah, macam tu lah. Maknanya selepas 2 tahun kita akan buat perubahan nama pengarah tu lah. Tapi secara unofficial memang dia dah tak ada dalam company dah. So kiranya sekarang company di take over oleh Encik Yusof. Segala hutang-hutang company, segala tanggungjawab company berada di atas nama saya sekarang lah. Okey, selain daripada wang kemenangan untuk juara, bagaimana dengan status kemenangan ataupun status wang kemenangan untuk pemenang tempat kedua, ketiga dan keempat? Adakah mereka juga masih belum dibayar ataupun sudah dibayar? Tempat kedua, 3, 4 dah dibayar oleh Ustaz Alim. Secara on time? Tak juga, tangguh. Banyak tangguh tu. Kita sebenarnya banyak tangguh, on time. So maksudnya untuk juara saja yang dah hampir setahun lah macam ni? Juara saja kita belum selesaikan lagi. Okey, Encik Yusof, ada sekiranya lah diinginkan pertemuan bersama dengan juara dan juga peguam, so macam mana daripada pihak manhaj sendiri? Adakah sudi untuk berjumpa dan menyelesaikan isu ini supaya tidak berlarutan, sebab lagi sebulan kita dah nak habis 2019? Ya, betul tu. Untuk pengetahuan Cik Suleiman, saya kalau tanya saya kepada Mutawif Ahmad pun ada kat situ, dia faham saya macam mana. Saya kalau boleh benda-benda macam ni saya tak naklah jadikan benda bermasa muka, sebab saya sendiri maklum, dia sendiri maklum. Perjalanan kami bersama macam mana, adik-beradik rapat kami semua macam mana. Tapi itulah berdasarkan atas kesilapan pengurusan, beberapa kesilapan pengurusan, sehingga menyebabkan hubungan saya dengan dia pun rasa macam saya pun dah tak rasa nilai sayang tu macam mana semua. Ini cerita saya dengan dia lah. Saya pernah juga mesej dia tapi itulah, bila kita tak tunaikan hak dia, memang kita tahu kita belum lagi tunaikan hak dia. Saya mengaku kita belum tunaikan lagi hak dia. Sebab tu saya ambil keputusan tu, saya keluarkan surat untuk pastikan saya akan bantu dia lah. Itu janji saya dengan dia. Mana sekalipun aku akan pastikan apa yang diberikan hak kau tu hak kau. Okey. Saya tak menafikan. Okey, ini yang terakhir Cik Yusof, sebab peguam kepada Mutawif Ahmad ada memaklumkan tadi sekiranya sehingga 31 Disember masih belum dilunaskan bayaran ini, pihak mereka tidak tergagap untuk mengambil satu lagi tindakan undang-undang. Jadi adakah pihak Manhaj Brothers bersedia untuk berdepan perkara ini? InsyaAllah saya berpegang pada kata lah. InsyaAllah kalau Allah benarkan saya buat, InsyaAllah benar. Tapi buat masa sekarang ni memang saya ke arah tu. Bukan saja Mutawif Ahmad, dan Mutawif Ahmad pun tahu saya kena selesaikan yang lain-lain, dan sekarang ni saya ke arah tu, insyaAllah. Okey, so terima kasih Encik Muhammad Yusof. Ya, sama-sama, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Itu dia tadi temu saya bersama dengan Encik Muhammad Yusof Muhammad Surid selaku COO di Manhaj Brothers Sdn Bhd bagi menjawab isu yang telah berbangkit ini yang membabitkan tuntutan wang kemenangan RM100,000 untuk Mutawif Ahmad. Dan diharapkan isu ini dapat disegerakan dan dapat dilunaskan dan dapat ditunaikan seperti yang telah dijanjikan kepada Mutawif Ahmad.
Sekian saja daripada saya, Sudirman Wak Tahir untuk segmen Sudir Tanya.